Eh, Terkejutnya. Yuris! Azli Senario. Oh, jumpa kat sini. Buat apa ni? Tak adalah, saya berjalan-jalan ni tengok pusat-pusat apa ni, galeri ni. Sama lah. Iya ke? Rindu lama tak jumpa Gembira lah jumpa abang. Siap abang, peluk sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang baju bunga-bunga apa ni? Ni emas betul ke ni? Tak ada. Mak betul haram. Okey. Ini saja. Tahu saja je nak uji. Ada apa ni? Ada tak ada apa-apa, saja pusing-pusing. Ada masa sikit tak? Boleh ikut? Boleh lah, mai. Jom. Sembang kat dalam. Okey, main. Mak nak pergi rumah nak. Saya tak sabar kalau jumpa dengan Yuris, okey? Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Dalam segmen Bersama Arti Jemputan. Pada episod kali ni kita bawa anda orang legend sebelum kita bagi tahu legend tak legend ini, orang yang lahir 90-an, yang 2000 pun tahu dia. Dulu ada cerita yang apa ni roti canai terbang lah, apalah, tak lain dan tak bukan Abang Azli Senario. Senario. Bam. Terima kasih Ustaz kerana menyebut saya dalam Chit Chat Ustaz. Ya. Alhamdulillah, syukur. Ustaz sihat? Sehat. Saya pun sihat, alhamdulillah. Baik Abang Azli, cuba bagi tahu nama sebenar. Orang duk panggil Azli Senario. Nama sebenar apa sebenarnya? Jangan panggil saya Tengku ataupun Raja. Sebenarnya itu bukan saya. Saya adalah Muhammad Azli bin Jaafar. Di dalam kad pengenalan, orang panggil saya Azli Senario. Bam. Yang kecil dah besar. Lepas tu dah kahwin, anak dia pula tumbuh, anak dia masih lagi tengok senario. Betul. Senario ni orang kata naskah-naskah cerita yang kekal lama dan boleh tengok Ratus ribu episod dah. Ratus ribu sitcom senario. Ustaz tengok? Tengoklah. Okey, alhamdulillah. Saya minat abang juga dulu lah. Okey. Sekarang pun minat lagi. Baik, kita ada job puluh ribu, puluh juta. Jadi kita nak tanya, betul ke tak betul ni? Sebenarnya perkembangan memang saya dah kembang. Tapi bukanlah saya nak cerita pasal diri saya. Saya nak cerita pasal filem. Maknanya tahun ini insya-Allah kalau Allah permudahkan segala urusan, senario akan muncul dengan filem terbaru. Ada lagi senario arahan Aziz M. Osman. Sama-sama doakan Ustaz. Dan saya pun dah telefon dengan Abang Long. Ustaz pun ada sama. Ada juga, ada juga. Kongsi rezeki, kongsi rezeki. Jangan tak ada lepas ni siap. Okey, baiklah, itu sikit sebanyak perkembangan. Okey, baik. Kita punya topik pada hari ni abang, matlamat tak menghalalkan cara. Banyak dalam hidup kita ni orang kata nak buat macam ni. Contoh kata dia ni seorang terkenal lah kan. Nak buat program kepada anak-anak yatim. Tapi nama pun anak-anak yatim, duit tak ada. Minta sampai 20,000. Sebab saya famous, saya terkenal. Jadi abang sendiri tengok dalam society ataupun dalam masyarakat kita, macam mana ni bang? Okey ke tak okey? Tak, sebenarnya benda tu saya pernah membuat juga. Saya pernah buat juga, maknanya saya sendiri buat charity tu untuk minta duit banyak. Bukan. Maksud saya itu baik. untuk memberi kata orang tu kepada mereka yang memerlukan bantuan, seperti anak-anak yatim, ibu-ibu asnaf, ibu-ibu tunggal, orang-orang yang kurang upaya. Dan saya rasa sebagai hamba Allah. Jadi tiba-tiba terseru nak buat pageling macam itu dan saya berkonsepkan jual table. Okey. Jual table, kemudian hasil daripada jual table tu selepas kita dah bayar dewan, dah bayar makan, kita dah beli barang-barang peralatan, selebihnya itu kita akan bagi sama rata kepada mereka yang memerlukan. Tapi yang paling penting niat tu kena betul. Okey. Jangan kita salah gunakan duit tu. Bila salah gunakan duit tu, itu yang makanya tak berapa nak halal cara tu. Jadi kalau nak kena halal tu, fikir-fikirkanlah sendiri. Marah nampak? Tak nasihat. Okey bang. Abang sendiri pernah tak macam terlibat ada satu program ke ataupun ada apa-apa yang abang sendiri buat ke? Tak adalah, abang saya rasa orang yang baik. Tak pernah. Kalau perkara halal, memang cara yang halal akan dilakukan lah, insya-Allah. Jadi bila abang sendiri kalau ada ternampak ataupun pernah mengalami dalam hidup, apa yang abang buat sebenarnya? Saya tak tahulah pasal kawan saya ni. Saya pun tengah pening dengan kawan saya tu. Kepada para penonton yang menyaksikan program ni, memang saya tengah pening sebab kawan saya ni dia kerja pejabat. Dia kerja pejabat ni kadang-kadang maklumlah, pejabat tu bila bolpen, liquid paper,
kertas dan segala-galanya itu adalah hak pejabat. Tapi masalahnya dia bawa balik ke rumah benda-benda tu. Sampai anak dia pergi sekolah pun bawa pen begitu banyak. Sedangkan itu bukan pen dia, pen pejabat. Macam mana nak halalkan cara tu, Ustaz? Saya pening. Jadi sekurang-kurangnya kalau member saya tu saya boleh tegur. Bila saya tegur, kurang-kurangnya dia rasa diri bersalah. Tapi nak menghalalkan cara tu balik macam mana, Ustaz? Biasanya orang yang tanya pasal member ni dia yang buat. Biasanya. Tapi tak buka abang Azli lah. Saya tak banyak sikit. Ada juga berlaku. Bukan abang, semua saya pun sikit. Okeylah, tak apalah. Yalah, biasalah benda-benda free, benda-benda yang diberikan amanah untuk kita gunakan. Benda-benda di rumah kena ingat. Barang yang diamanahkan mesti digunakan di situ sahaja. Contoh kan, kalau saya rasa kalau tandas ni boleh bawa balik, orang bawa balik tandas ni. Betul. Tapi sebab benda tu melekat di situ, maka tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan untuk menghilangkan daripada tempat tu. Tapi ada juga yang hilang. Ada juga hilang. Tisu. Tisu. Yang tak lekat. Dia bawa dalam kereta dia. Sedangkan itu tandas orang. Dia bawa balik juga, Ustaz. Ya. Jadi nak menghalalkan cara tu macam mana, Ustaz? Okey, nak menghalalkan cara memang tak lain tak bukan. Kalau kata dia ingat lagi kat mana dia ambil, dekat mana dia pergi curi, boleh kata dalam bahasa yang lebih kasarnya mencuri lah. Yalah, betul lah. Betul. Ambil cara tidak ada izin ni, cara yang terbaik adalah pergi dan ganti yang baru. Okay. Tapi kalau tak ingat, sebab ada kadang-kadang orang yang aku banyak sangat ambil roll paper ataupun tisu dekat tanah-tanah ni, tak ingat, semua tak tahu, maka kita buat sedekah. Sedekah di atas niat apa? Niat untuk orang tersebut dan juga niat biar supaya ampunkanlah dosa saya ni. Yalah. Yang saya sudah dah banyak rembat sangat tisu toilet paper ni. Yang penting tu maknanya untuk menghalalkan cara itu kepada mereka yang rasa diri bersalah tu pulanglah dengan cara yang elok. Gantilah. Kalau dah habis ink tu ganti yang baru Ganti yang baru lah kan. Dan lagi satu yang saya pening kepala, Ustaz. Baik. Ini pun masalahnya saya terima sebenarnya. Saya pun pening juga sebenarnya kadang. Tak nak terima macam sebab salah. Kalau terima rasa macam masalah. Sebab saya tak tahu daripada mana duit tu datang. Tiba-tiba ada orang bagi duit tu, saya rasa duit ni datang daripada mana? Jadi saya rasa untuk menghalalkan duit tu, saya masukkan bank Islam. Bila saya keluar balik dah confirm di Islam. Sebab bank tu Islam Okey. Ada cara lain untuk menghalalkan cara tu, Ustaz? Okey, baik. Bank Islam ni adalah cara bank Islam ni dia mengamalkan cara mengendalikan wang tu secara Islam. Contoh riba tu dia tak ada dan sebagainya. Bukan masuk duit. Duit haram pun tak haram Tak, kan. saya ingatkan kalau tu bank Islam tu kita masuk, kita keluarkan jadi halal. Tak Tak, bukan macam tu. Kalau macam tu ramai lah orang masuk duit haram dalam bank Islam. Baik, al-halalu bayyinu wal haramul bayyinu wa bainahuma, di antara halal dan haram ni syubhah, Nabi kata. Betul. Syubhah ni maksudnya duit tu kita tak pasti, maka kita elakkan. Sebab syubhah ni dia lebih kepada benda yang haram, benda yang tak boleh. Kalau kata okey, dia kata abang Azli ambil lah duit ni 10,000 katakan kan. Lepas tu abang siapa tak nak duit? Yalah, betul. Tapi kalau kita tak pasti, tapi kena iman kena kuat jugalah, sebab nak tolak duit ni bukan semua orang boleh buat. Tapi apa-apa pun tolak yang syubhah. Kita jangan, kalau meskipun duit tu dah dimasukkan dalam bank Islam yang mengendalikan dengan cara Islam, benda haram tetap haram. Tak, yang penting sesuatu benda yang kita terima tu kita kena usul periksa dulu. Betul. Datang daripada mana? Kalau benda tu datang daripada benda yang betul, alhamdulillah, amin. Kalau tak betul, kita kena menghalalkan dengan cara yang betul. Bila cakap sumber ni, Nabi kata kullul lahmin nabata minal haram, fannaru aula bih. Faham silakan abang? Tak, Ustaz cakap dengan saya faham ni. Semua faham tak ni? Ni. Tak, yang belum tu harap faham. Apa dia, Ustaz tadi? Tekan tulis, Ustaz. Kullul lahmin nabata minal haram, fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, neraka lah yang paling utama untuk. Alamak, Ustaz. Itulah. Minta kita jauhkan daripada itu, Ustaz. Jauh. Jadi benda yang dekat dengan haram pun kita elak. Syubhah. Syubhah. Benda-benda yang dia buat, katakanlah kita masuk satu pelaburan kan, dia kata okey, pelaburan ni boleh memberi 7% ataupun 8% setahun katakanlah. Jadi pelaburan yang dilakukan ini pelaburan yang kita sendiri tak tahu tentang apa. Mungkin dia pergi buat kat perjudian ke? Betul. Mungkin dia pergi buat dekat pusat-pusat yang tak elok yang lah. tak baik lah, Yang tak baik lah. Tapi dia ambil wang tu, dia bagi kat kita. Maka duit tu dah bercampur. Ya, betul Kita masuk, contoh kita kerja betul, ikhlas kan. Kerja tak apalah kerja basuh pinggan ke apa ke, yang penting duit ikhlas, kita pun pergi labur kat tempat macam tu, dapat hasil yang bercampur. Ini jangan kita elakkan. Betul lah. Kadang-kadang apa yang Ustaz cakap tu, kadang-kadang saya pun baru terfikir lah. Kadang-kadang saya banyak juga buat silap, Ustaz. Masa dulu Ustaz, tok-tok kita, tok-tok perempuan lah khasnya ni, dia selalu taruh duit dekat bawah kain-kain lipatan. Kadang-kadang cucu-cucu ni datang nak minta dengan tok perempuan, takut pasal dia garang. Kita selongkar dia punya almari tu, kita ambil duit tu, kita beli aiskrim, kita makan.
Tapi untuk menghalalkan cara tu tadi tu Ustaz, saya pun dah terfikir juga tadi tu. Maknanya saya minta ampun dengan dia, cakap saya terambil duit tu. Betul. Mana kadang kali kalau nak minta izin, tapi tak apa yang ini aku dah halalkan. Maknanya halal lah cara tu Halal, Ustaz. betul. Alhamdulillah Ustaz. Tapi janganlah nampak lepas- tak cover, nampak cover. Macam itulah. Tapi jangan pula lepas ni ambil dulu, lepas tu saya dah ambil duit itu minta Ah, halal lah. dah, Jadi okey. cumanya jangan ulang lagi. Ya. Jangan ulang perkara yang sama dalam hidup ni. Okey abang. Ha. Kita ada juga geng-geng yang macam orang kata apa, dia nak dapat duit banyak ni, nak dapat gaji banyak, orang kerja government. Betul. Nak dapat duit banyak, baik dengan bos. Betul. Okay, bos dia kata, bos okey ke ini? Bos nampak handsome. Biarlah bos dia tak handsome, dia kata bos handsome. Yalah. Rambut pun straight je. Itu macam saya tu. Jadi dia ampu bos ni pun naikkan gaji dia, naikkan pangkat dia. Abang punya pandangan macam mana? Pada saya tak elok lah Ustaz. Tak elok. Saya paling tak suka orang mengampu ni. Sebab apa? Kalau kita nak kerja, biar kita kerja dengan ikhlas, dedikasi supaya bos ni dapat menilai kerja kita sampai ke tahap mana. Kalau kita naik pangkat tu kena berkat usaha kita. Tapi ada juga kadang-kadang tak mengampu. Okey, terpengampu tu macam mana? Tak mengampu tu maksudnya kadang-kadang bila bukan bidang saya, contohnya bila bos cakap diarahkan saya, kita cakap, ni bukan bidang aku ni. Tetapi oleh kerana saya rasa saya nak rapat dengan bos tu, maka saya buat kerja saya dan dia luar bidang saya. Itu salah ke Ustaz? Oh, itu lebih kepada effort yang lebih untuk impress kita punya bos lah. Masalahnya yang dia suruh tu bukan urusan kerja. Urusan lain, Ustaz. Ambil anak sekolah. Itu macam ni. Itu lebih kepada penindasan hak seorang pekerja kan? Saya rasa dia dua-dua salah ni. Dia salah, saya pun salah. Abang salah sebab apa? Sebab abang ikut? Ke Sebab apa? saya ikut pasal saya kena menghormati dia bos saya. Kemudian yang salah pula dia saya suruh pasal itu bukan kerja sepatutnya yang diharuskan 8 jam tu. Tapi dia buat kerja yang sebenarnya bukan itu pun sebenarnya yang sepatutnya dia suruh. Baik, Tapi demi menghormati itu saya buat. Tapi bukannya nak mengampu sebab. Tapi betul Ustaz, lepas saya buat kerja tu naik gaji saya. Alhamdulillah. Naik gaji. Boleh buat lagi Tapi tu. banyaklah orang mengata saya mengampu bos lah. Bos suruh yes. Tak, sebenarnya saya bila saya makan gaji, orang lebih tinggi daripada pangkat daripada saya kena menghormati dan saya tak pernah pun apa nak kata orang tu menolak apa yang diarahkan saya kerja. Baik, betul. Ikut arahan tu pun penting juga. Tapi biar betul dan biar tepat pada keadaannya lah. Dan saya harap ustaz macam gitu jugalah. Saya pun Kalau orang panggil ceramah kat mana-mana jangan demand ustaz. Kita buat je, kita redha je dengan apa yang orang nak bayar. betul, Ustaz, betul. Sebab biarlah Allah memandang pahala itu kepada kita. dan dalam urusan ceramah saya Ustaz setuju. macam lain pelik. Okey tak? Okey bang, bila sebut dalam dunia seni kan, abang dah orang kata otai ataupun legend. Okey. Ada tak macam ada setengah-setengah orang kata nak dapat job banyak ni kena baik dengan director, kena baik dengan penerbit dan sebagainya. Abang sendiri buat ke benda ni ataupun pandangan abang terhadap perkara ni? Tak, sebenarnya yang pertama sekali itu kita kena ramah dengan orang. Betul. Jangan sombong, jangan apa. Sebab bila kita tak sombong, ke mana saja kita pergi, orang akan bantu. Betul. Kalau macam kata soalan ustaz tadi itu, kita haruskan baik dengan producer, director, promoter. Pada saya itu perlu. Baik. Sebab apa? Apabila kita baik dengan dorang pun sentiasa akan berkongsi rezeki dengan kita. Ya. Tetapi dengan cara yang betul, dengan landasan yang betul. Pasal kita nak menghalalkan cara itu bukannya kita berlakon dan dia bayar kita, halal lah cara kita. Cukuplah sekadar itu. Cukuplah. Itulah jawapan tepat dia Ustaz. Tak ada lagi lah lebih-lebih pada tu. Lebih-lebih pada itu tak ada lah. Kalau kata dulu masa kerja government hantar anak boleh dapat duit banyak sikit. Kalau kerja dengan penerbit suruh hantar anak dia dapat gaji lebih sikit, buat ke tak buat? Saya rasa kalau misal kata saya punya masa rehat tu panjang, Boleh lah boleh lah. Tapi bila dah jadi artis ni, kena-kena kadang-kadang pun nak kena cover-cover juga kan. Takut kau ingat nanti tu anak kita. Sedangkan kita hantar tu anak orang. Betul. Tapi yang penting kita buat kerja ikhlas, sudahlah Ustaz. Betul. Kan Itu- apa nak berkira ni semua hal dunia ni, dia kecil punya hal Ustaz. Oh, betul. Apa kita nak kerja kecoh? Okey, hari Dia ni- arah pun kita buat je lah Ustaz. Okey, hari Yang ni- penting kita buat je. Sabar. Okay, hari ni tak payah-payah lah. Yalah. Ikhlas Apa dia Ustaz? Ya Allah Ustaz. Terima kasih. Tak, pada saya Ustaz jangan bayar saya. Biarlah biar orang bayar. Okey. Biar orang bayar. Okey. Aja gua. Okey. Baik, lepas tu orang kata apa?
niat tak menghalalkan cara banyak sebenarnya yang dilakukan dalam masyarakat kita. Sedar ataupun tak sedar lah benda itu terjadi. Betul. Dalam aspek ataupun dalam pandangan agama pula. Ya. Abang, saya nak tanya abang lah. Kalaulah kata ada seorang ustaz ni kan, dia dah terkenal ni. Follower dah. Yelah. Berjuta-juta. Juta lah followers. Berjuta-juta. Jadi kalau dia pergi, setapak dia ni RM50,000. Oh. Macam mana pandangan abang kepada golongan lagi ni? Kalau lah kata tempat tu, abang komen lah, nak dengar sikit. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebenarnya menjadi seorang ustaz ni dah kira pendakwah. Betul. Bila menjadi pendakwah tu kita menyebarkan agama Allah. Baik. Bila kita menyebarkan agama Allah supaya manusia ini sama-sama mendapat ilmu yang disampaikan untuk sama-sama kita menghadap Allah esok. Baik. Kalau boleh janganlah demand. Hanya sekadar ada bayaran dan mencukupi pada saya okey. Tapi kalau minta melampau-lampau kadang-kadang dah kerja itu menjadi tak ikhlas. Kerja itu lebih nakkan duit daripada nak menyebarkan agama Allah. Pada saya salah tuan-tuan dan puan-puan. Kita harus kita harus peka dengan perkara-perkara begitu. Betul. Jangan sampai nanti ustaz dicop dia nak duit daripada nak menyebar agama. Pada saya itu salah. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Tapi Tuan-tuan dan puan-puan harus sabar. Okey. Tapi kenalah bagi juga sikit. Yalah, Betul bagilah. tak? Janganlah kata okey semua nak ikhlas. Yalah, betul. Susah juga kita Dia pun ada anak bini nak dia tanggung. Kita pun faham tapi janganlah melampau Ustaz. Dia pun ada kereta Ferrari nak bayar bulan-bulan. Betul. Tapi sekarang saya tengok dahsyat Ustaz. Sekarang pergi ceramah bodyguard 10. Uish. Ngeri je Ustaz. Allah. Dah Ada, macam Michael Jackson. Tapi sebenarnya itulah kelebihan apabila seorang itu dah popular. Cuma saya cakap sebarkanlah agama Allah itu dengan seikhlas mungkin yang Betul. boleh. Dan kalau boleh itu hanya sekadar ada bayaran mencukupi pada saya cukup. Betul. Tapi jangan melampau sangat. Bermewah-mewahan. Tapi orang nak dia menyebarkan agama. Tapi bila yang diminta tu orang tak boleh tunaikan, orang akan rasa kecewa. Betul, baik. Eh? Dan satu lagi, bila sebut pasal mewah-mewah ni, dia mula daripada masyhur lah. Ya. Sebab Nabi sendiri pun menjadi terkenal. Kan? Betul. Sebab Nabi bawa Nabi pada ketika era pemerintahan dia ataupun zaman dia bawa agama ni dengan apa? Dengan satu perkara yang baru. Ya. Selama ni orang duk sembah patung, duk sembah berhala, duk sembah api, duk sembah matahari. Tiba-tiba dia kata ada satu Tuhan, Rob yang memiliki semua Tuhan-Tuhan kamu ni. Dia tak iktiraf Tuhan lah. Maksudnya dia anggap sebagai Tuhan, sedangkan itu adalah makhluk Allah. Matahari, Betul. benda yang kita cipta ni makhluk. Betul. Dan bila dia sebut macam tu, orang mula, kau ni apa kau cakap ni? Kau tahu tak kita orang ni dah berapa puluh ribu tahun duk sembah benda ni, elok je hidup. Ya. Jadi bila dengan isu tu Nabi SAW terkenal. Ya. Dan bila saja orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW ni sanggup perjuangkan harta, jiwa dan raga, maka orang mula mempercayai dan Betul. sebagainya. Tapi apa yang baik pada Rasulullah SAW? Ya. Orang offer, kalau abang saya offer ini. Abang Azli, Ya. Azli Senario, saya nak offer abang Istana SPG dengan adanya duit berjuta-juta dan isteri 4 semua cantik-cantik. Ya. Dari isteri satu. Saya ada itu yang pertama. Saya Yang tak ada pertama. nombor 2. Tak ada nombor, tak ada. Tak ada. 3 ke 4 adalah. Ya. Jadi offer sebegitu Ya. yang diberikan kepada abang terima tak terima? Pada saya sebenarnya kalau tengok harta dunia tu memang kita hati nak. Siapa betul. tak nak istana? Betul. Siapa tak nak duit banyak Ustaz? Semua orang nak senang. Tapi kadang-kadang kita takut kalau kita menerimanya itu kita lupa pada Allah. Sebab kadang-kadang kekayaan harta dunia ini boleh membuatkan kita lupa segala-galanya. Kalau boleh na'udzubillah min zalik. Janganlah berlaku perkara-perkara macam itu. Kalau Ustaz tanya dengan saya 50-50 lah. tapi kalau saya elok saya tolak Ustaz. Yalah. Bagus kalau boleh tolak tu. Sebab saya sendiri pun susah nak tolak tawaran macam tu lah. Tapi saya tolak Ustaz. Saya tolak. Pandai tukar Tunggu tukar tu. Kita jawab tak nak dia tunggu tukar tu. Okey. Tapi Rasulullah SAW pada era itu dia tolak. Ya. Kerana apa dia kata? Kekayaan di dunia ini bukanlah yang aku cari. Betul. Yang kekal, yang di akhirat itulah tujuan kita semua. Betul. Jadi bila mamat tu dah offer dia macam tu, dia dakwah pula. Dia kata mailah masuk Islam. Terima agama Islam ini sebagai cara hidup kita, agama yang sebenarnya. Dia bagi tahu tu sebab dia sayang umat dia. Sebab orang bukan Islam, orang kafir,
orang yang selain daripada orang Islam yang hidup pada era Nabi Muhammad SAW, itu adalah umat dia. Betul. Jadi kita hari ni jangan terlalu orang kata apa, nampak orang ni bukan Islam, nampak orang ni kaum lain yang bukan Islam, kita pun sisih dia, buat tak tahu pasal dia. Tak, sayang dia. Sepanjang kita hidup, cuba sebab orang tak tahu hikmah ni turun masa bila. Katakanlah kita cakap kat dia, Nabi pun dia kata dia tak boleh memberi hidayah. Jadi bila dia cakap, satu hari dia doa kan, kisah Sayyidina Umar mendengar bacaan Al-Quran kan. Sayyidina Umar ni orang yang antara bukan saja makhluk Allah yang takut pada dia, jin-jin pun takut dengan dia. Betul. Dia punya kerah, dia punya orang panggil dia Al-Faruq. Betul. Al-Faruq tu apa? Al-Faruq tu dia bukan macam Faruq Hussein. Faruq Hussein tu pelakon, tapi yang ini adalah Al-Faruq ni orang yang amat digeruni. Betul, tapi tak tepat. Sikit je nak betul, tak apalah. Kita cubaannya baguslah. Okey, Al-Faruq ni dia adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Memang kalau dia dengar pasal Islam, dia memang akan bantai. Dia tak cakap banyak. Betul. Dia cakap pasal Islam. Betul. Dia memang garang ketika Garang. itu. Lepas tu nak jadikan cerita. Bila adik dia baca Quran, dia jalan, dia dengar. Lepas tu adik dia takut lah, ingatkan dia nak bantai lagi lah ni. Dia pun ketuk, buka pintu ni. Dia ketuk. Sekali bila dia buka, bukan dia nak marah. Dia nak tanya, kau baca apa ni? Dia kata baca Al-Quran. Dengan ayat-ayat Al-Quran tu hati dia dah lembut. Hati dia dah menerima Islam. Lepas tu dia terus pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Jadi inilah yang kita katakan apa yang disebut mencuba untuk berdakwah, jangan berhenti. Hal lain kena buat kan. Betul. Jangan jadi dah buat sekali ataupun dah cuba berdakwah sekali, dah lah aku penat lah, dia tak nak terima Islam ni. Betul. Itu cara-cara yang mesti kita amalkan dalam hidup. Tapi pada saya lah Ustaz. Alangkah beruntungnya, ini sama Ustaz kita berkongsi Ustaz. Pada saya alangkah beruntungnya kalau kita hidup di zaman para Nabi. Khasnya Nabi kita, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama memperjuangkan agama Islam. Betul Ustaz kita kalau boleh kita nak bersama dengan Nabi kita. Pada saya, walaupun kita tak dapat jumpa dengan dia, beliau dah wafat, tapi satu hari nanti kalau Allah izinkan kita akan dapat bertemu dengan kekasih Allah, Nabi kita tu. Dia ada satu cerita tentang benda ni. Rasulullah SAW bila sahabat-sahabat semua duduk kat bawah kan, dia kata aku rindukan umatku, saudaraku. Betul. Jadi bila sahabat-sahabat ni tanya, saya lah saudara Nabi. Nabi kata bukan, kamu adalah sahabat aku. Sahabat dengan saudara ni, saudara lebih lagi. Betul tak kan? Betul. Sebab saudara ni ada mungkin hubungan pertalian kekeluargaan dan sebagainya. Nabi kata, aku rindukan saudaraku. Jadi bila semua orang tanya, kita lah saudara, kita lah sahabat. Nabi kata apa? Mereka, saudara aku ini adalah apa? Yang dia tak pernah tengok aku. Dia tak pernah pandang muka aku, dengar percakapan aku. Betul. Tapi dia mengamalkan apa yang aku sampaikan. Ya, betul. Jadi siapa saudara tu? Abang Azli, Yalah, saya, betul. semua orang di sini, semua yang menonton. Anda lah saudara-saudara kepada Rasulullah SAW. Ingat semua saudara tau. Jadi itulah yang menyebabkan kita ni, bila sekali kita beribadat, kita punya ibadah itu lebih daripada semua umat-umat yang terdahulu. Sehingga kan, sebab abang, saya nak tanya satu soalan. Kalau abang boleh jawab ni, Okey. kita upkan, bukan payment, kita upkan abang punya kehadiran dalam TV lagi. Alright. Sebab apa, bila kita tak akhir, kita selalu baca, kita selalu sebut nama Nabi Ibrahim. Betul tak? Wa ala ali sayyidina Muhammad, betul. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Abang tahu tak? Idea kenapa? Tak, pada saya Nabi Allah Ibrahim, dia adalah satu Nabi yang cukup istimewa juga. Selain daripada dia mendirikan Kaabah. Betul. Dan pada saya yang paling saya cukup teruja kerana mukanya yang saya boleh gambarkan diisi seiras dengan kekasih Allah. Sebab itu saya rasa memang Nabi Allah Ibrahim ni diangkat darjatnya begitu tinggi sampai namanya tersebut di dalam semayang kita. Itu pun betul. Ada jawab lagi. Itu pun betul, tapi tak tepat lah. Tak tepat juga. Tapi betul. Okey. Memang betul. Dia ada kemuliaan dia tersendiri kan. Cumanya yang menjadi sebab tu sebab apa? Dia doa pada Allah. Dia kata, ya Allah, kalau boleh matikan aku dan jadikan aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sebab dia tahu kalau
jadi umat Nabi ni amalan dia sekali dia buat lebih jauh daripada umat-umat yang terdahulu. Ya, betul. Khairul ummah kan umat-umat Ya, Nabi ni. Jadi betul. sebab itulah dia minta supaya diri dia dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi dia kata Ya. Allah kata tak boleh lah. Betul. Kalau dia kata okey, kalau sebab dah dilahirkan dia untuk umat tu, maka di situlah dia. Betul. Lepas tu dia, apa yang dibolehkan dia kata kalau tak boleh punya Allah, bagilah umat-umat akhir ni sebut nama aku ya Allah. Aku nak dapat manfaat dia. Sehingga itulah sebab itulah kita hari-hari ala ali sayyidina Ibrahim. Betul. Dalam tayat akhir tu dengan tayat awal betul. Baik. Sebagai penutup, Ya. nak minta nasihat abang sikit secara ringkas tentang bagaimana sebenarnya untuk kita sentiasa tetapkan hati kita dalam perkara yang halal, jangan kita haramkan walaupun niat kita baik. Betul. Yang pertama sekali pesan saya lah kepada mereka di luar sana dan juga diri saya sendiri. Kepada mereka yang di luar sana, buatlah perkara-perkara yang kita rasa benda tu halal. Kerana perkara-perkara yang halal itu sajalah yang boleh menjamin kita esok apabila kita menghadap Allah. Dan elakkan daripada perkara-perkara yang haram. Walaupun kita tak tahu perkara itu haram, kita kena siasat dulu datang mananya perkara itu, kemudian kita perbetulkan apa yang tak betul. Dan mesti ingat, dalam banyak-banyak lagu nasyid, yang paling cukup kita takut adalah satu lagu ni. Lagu apa? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Sambung ni Ustaz. Bila apa ni? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Seluruh saya tak ingat. Tak ingat, tapi yang penting lagu tu. Baik. Nanti tu tahulah edit dia orang tahu lah edit tu kerja dia orang. Tapi yang penting lagu itu cukup menyedarkan kita supaya kita kena bersiap sedia sebelum kita menghadap Allah. Pesanan yang baik, pesanan yang perlu kita ingati sama-sama untuk diri kita yang ada di sini dan pada anda yang sedang menonton. Baik, insya-Allah bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdebar lah nyanyi lagu tadi tu. Berdebar Wah. Lagi sambungan ni sikit ni. Wan, kau punya persembahan tadi, presentation kau tu memang cukup-cukup bagus punya. Aku tak pernah tengok lah orang lain boleh present macam kau. Tak, aku bukan mengampu. Ni ikhlas daripada hati aku. Kau punya perkataan tersusun atur cantik tau. Macam lecturer-lecturer kita present lah. Memang power kau ni. Nanti jangan lupa belanja aku makan. Aku dah bagi komen dengan jujur ni Okey. Baik. Assalamualaikum. Itulah dia antara situasi-situasi kawan mengampu kawan, kawan mengampu lecturer dan sebagainya. Jadi untuk episod kali ni dalam Chit Chat Ustaz, sesi soal jawab, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Bismillah. Adakah kita boleh memuji seorang secara berlebihan? Baik. Apabila kita sebut kita ni orang Islam ni ada satu prinsip bersederhana. Apa-apa kita lakukan, Nabi sendiri beritahu sentiasalah bersederhana dalam apa yang kamu lakukan. Takut-takut kalau kehilangan nanti dia menjadi satu perkara yang dikecewakan. Sebab itulah kita disunatkan bersederhana dalam setiap perkara kita lakukan. Dan apabila kita ingin memuji sahabat kita, ingat Allah SWT antara sifat dia adalah cemburu. Dia cemburu sebab apa? Cemburu sebab hamba dia tak puji dia sebegitu. Pergi puji kawan-kawan kita, makhluk dengan lebih. Ini tidak boleh. Yang layak diterima pujian setinggi-tingginya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah berbagai-bagai zikir yang ada, pelbagai-bagai cara untuk memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi. Kita semayang duduk baca. Puji-pujian ni diadakan untuk apa? Untuk Allah terima amal ibadat kita dengan baik dan kita mudah untuk berdoa dengan cara yang betul. Dan jangan lupa, bila kita tengok satu perkara yang takjub, yang memberikan kita satu
rasa macam hebatnya dia ni kan. Apa yang perlu kita buat? Iza ra'a ahadukum min nafsi aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah. Falyad'u bil barakah fa inna 'ainal haqq. Bila kita tengok apa-apa perkara daripada saudara kita yang mengagumkan kita, hendaklah kita ucap alhamdulillah. Masya Allah, hebatnya dia ni. Jadi bila kita dalam situasi yang tadi yang saya lakukan, patutnya dia bercakap subhanallah. Allah dah bagi awak satu peluang yang hebat ni. Bercakap dalam keadaan yang baik, teratur perkataannya dan sebagainya. Jangan lupa nama Allah dan insya-Allah pujian kepada Allah kita utamakan. Kawan-kawan, cukuplah sederhana sahaja. Wallahualam, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Saya ada kawan yang paling rapat sekali dengan bos. Jadi adakah pada pandangan Ustaz, dia tu pengampu bos ataupun macam mana? Jadi saya minta penjelasanlah daripada Ustaz. Dia rapat dengan bos dia. Jadi soalan dia, adakah dia ni dikira sebagai pengampu bos? Baiklah, bukan semua orang yang rapat dengan bos tu adalah pengampu bos. Tapi ada antara mereka yang rapat untuk mengampu. Jadi kita jaga-jaga sikit. Sebenarnya Allah SWT bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Allah kata apa? Innallaha yuhibbu amalan ayyutqinah. Innallaha yuhibbu amalan ayyutqinah. Allah suka amalan yang mana ada kesungguhan di dalamnya. Jadi kalau seseorang itu bersungguh-sungguh kerja, kan, dia laksanakan tanggungjawab dia bukan saja untuk melaksanakan tanggungjawab dia di office, tetapi dia buat itu kerana dia faham ini adalah amanah dari Allah, aku ambil gaji daripada pekerjaan aku, maka percayalah, tanpa pengampu bos, mungkin anda boleh jadi bos. Kita kena amalkan konsep begitu. Bukan kawan-kawan bagi rezeki, bukan bos bagi rezeki, Allah bagi rezeki kepada kita. Kenapa? Ramai orang terlalu yakin hari ni, kalau dia baik dengan orang ni, dia boleh jadi macam ni. Kalau dia baik dengan datuk ni ke apa ke, dia akan jadi kaya. Sebenarnya tidak. Yang memberi rezeki daripada kita hidup sampai kita mati ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau Allah tak bagi kita rezeki, kita baiklah dengan siapa pun, baiklah dengan orang yang paling kaya di dunia pun, kita tak akan jadi kaya. Itu kena faham konsep macam mana nak dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cara mengampu. Dan kita harap supaya setiap amal ibadat kita, pekerjaan kita tidak perlu mengampu, cuma perlu berkat dan amanah dalam setiapnya. Wallahualam, kita teruskan dengan soalan yang terakhir, soalan ketiga. Okey, baik. Macam mana kita nak hargai orang yang bekerja sekali dengan kita, kan? Macam saya sebut tadi, bukan tak boleh kita nak puji ataupun nak memberikan satu kata-kata yang baik kepada rakan-rakan kita. Tetapi tidak boleh lebih-lebih. Sampai macam yang tadi tu lah. Kau ni tak pernah lagi aku dengar orang cakap macam kau ni. Hebat betul. Cerita sungguh-sungguh. Padahal biasa je sebenarnya perkara yang berlaku, tapi sebab dia exaggerate. Dia bagi tahu ni dan itu, ini tidak boleh dalam Islam. Tapi cakap je lah. Macam contoh dia buat satu perkara yang baik, kita lontarkanlah, kata, alhamdulillah, aku suka dengan cara kerja kau, moga Allah istiqomahkan pekerjaan kau. Itu sahaja. Jadi tak perlu lagi kita nak fikirkan nak bagi dia hadiah ni ke, nak bagi tu ke. Kalau hadiah hari jadi, okey lah, setahun sekali. Tapi kalau lah tiap-tiap kali dia buat perkara yang baik, kita nak beri hadiah, beri pujian, ini boleh memberi sedikit sebanyak peluang untuk diri kita, membuka ruang untuk Allah murka kita. Baiklah kita bersedekah ke masjid dan berdoa, minta Allah berikan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih taat pada perintahnya. Jadi kita ada beberapa tips. Cik Ustaz akan memberi beberapa tips kepada anda yang biasa mengampu. Kalau dah terlalu biasa, kita pun tak sedar kita mengampu orang ni. Macam mana cara nak kurangkan mengampu? Yang pertamanya, bila bangun pagi, tengok di luar tingkap kalau ada masa, ataupun bila keluar nak pergi menjalankan tanggungjawab anda, nak pergi kerja ke nak pergi mana, tengok langit. Tengok macam mana ciptaan Allah. Allah buat tidak ada tiang, tapi dia masih ada di sana. Tidak ada sebarang penjagaan yang rapi, tapi pokok-pokok hidup, binatang-binatang hidup. Semua ni siapa yang bagi? Kereta-kereta boleh berjalan, memanglah dengan adanya akal fikiran yang Allah kurniakan, tapi dia boleh develop, akal ni develop. Siapa yang berikan ilham ni semua?
Semuanya daripada Allah SWT. Ada hari-hari kita kena renung diri kita sendiri, tengok kiri kanan kita. Yang kita nak mengampu manusia-manusia ni, sebenarnya yang lebih hebat, yang menciptakan manusia ni adalah Allah SWT. Ini juga adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam Al-Quran disebut, inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Panjang ayat ni, tapi apa intipati dia adalah untuk memberikan satu saja fikir. Ulul albab ni fikir, orang yang berfikir. Allah ciptakan langit tanpa ada tiang. Allah buat segala perkara. Pokok ni hidup, keluarkan oksigen, berhikmat pada manusia. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan. Ini bukan yang original, tapi tak apalah. Tumbuh-tumbuhan untuk bagi manusia makan. Allah jadikan binatang supaya manusia boleh dapat sumber makanan daripadanya dan sebagainya. Tengok betapa baiknya Allah kepada kita ni, sehingga Allah cipta hampir semua makhluk berhikmat kepada manusia. Dan itu adalah satu perkara yang perlu kita sematkan dalam fikiran kita, dan kita ingat pujian yang tertinggi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlalu banyak puji rakan-rakan dan sebagainya, kerana ini adalah satu sifat-sifat mazmumah. Mazmumah tu apa? Boleh Google lepas ni. Tak adalah. Mazmumah ni adalah satu amalan yang tidak disukai Allah, dan lama-kelamaan kita buat, kita makin jauh dengan agama Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sekolah, dekat pejabat, semua tempat-tempat lain. Banyak sangat kaki ampu ni. Saya pun pening dengan masyarakat-masyarakat kita. Itu gimmick saja, tapi memang betul. Begitulah keadaan dan suasana yang ada dalam pejabat kita. Sedar atau tidak sedar, itulah yang terjadi. Baik, yang pertamanya, boleh ke Islam membenarkan kaki ampu ni? Dan adakah Islam mengajar kita supaya mengampu? Saya ada satu cerita untuk kita kongsikan sama-sama, dan boleh sama-sama kita ambil ibrah dan pengajaran daripadanya. Ada satu company ni, ada bos lah, sudah semestinya ada bos, dan ada orang-orang yang berpotensi untuk dinaikkan pangkat. Baik. Jadi ada seorang lelaki ni, kita bagilah nama Ahmad. Ahmad dengan bos dia. Ahmad ni bagus, suka mengampu bos dia. Bos dia suruh buat air kopi pun, tengah-tengah kerja pun buat air kopi. Sedangkan dia ditugaskan di office tu sebagai seorang manager. Dan macam-macam lagi, ambil anak, tolong buat makanan, ambilkan barang-barang dalam kereta, bawa masuk pejabat dan sebagainya lah. Orang kaki ampu ni dia try hard. Tetapi, apakan daya, satu hari Ahmad pada hari yang untuk dinobatkan sebagai orang yang dapat naik pangkat, Ahmad tidak dapat. Sebab apa? Orang yang lagi satu tu dinaik pangkat oleh HQ. Pejabat yang paling besar telah memberi satu arahan supaya kawan Ahmad yang dijadikan sebagai bos. Ahmad pun orang kata apa, sedih lah. Sedih, sangat-sangat sedih. Dan tidak lagi putus asa, masih lagi mengampu sampai sekarang saya rasa. Masih lagi ada. Cumanya nak cakapnya, mengampu bukan tanda ataupun kunci kepada kejayaan. Mengampu juga tidak menjanjikan apa-apa yang lebih berharga dari apa yang dia ada sekarang. Contoh yang saya cakap tadi, dia dah ada satu kerja yang baik, kan? Kalau dia tak mengampu, dia fokus betul-betul buat kerja dia, dia tak perlu nak ambil anak bos dia di mana-mana. Dia tak perlu nak buat kopi untuk bos dia dan sebagainya. Bukan salah kita nak buat air kopi ataupun membantu bos kita. Tapi kalau niat kita adalah dengan hantarnya kopi tu, jangan lupa naikkan pangkat saya. Jangan lupa bantu saya untuk naikkan pangkat. Itu dah lain. Dah jadi satu perkara yang kita sebut sebagai mengampu. Dan dalam Islam sendiri, kita tidak disarankan untuk mengampu, dan ada setengah-setengah orang ataupun ulama mengatakan tidak boleh mengampu ni. Bukanlah kata haram, tapi tidak boleh lah. Sebab orang yang jujur, orang yang benar-benar melakukan tanggungjawab dia secara menyeluruh, sudah semestinya orang lain akan dapat lihat efek dia. Sebagai contoh, seorang manager, dia jaga betul-betul kerja dia. Contohlah, satu hari dia kena siapkan ataupun kena audit akaun 17 akaun. Dia buat secukupnya setiap hari selama 1 bulan. Berbeza dengan orang yang buat 2 tapi nak ampu, buat 3 tapi nak ampu. Mana yang lebih baik? Anda sendiri boleh tahu perkara ini. Kalaulah satu syarikat tu mengangkat mereka-mereka yang mengampu,
ini adalah satu kesalahan dan mesti kita bantras. Benda-benda macam ni tak bolehlah ada dalam office perkara-perkara sebegini ya. Tidak baik. Kerana orang yang sepatutnya diberikan keutamaan adalah orang yang kuat bekerja, orang yang gigih ataupun orang yang tekun dalam pekerjaan dia, yang ikhlas kan. Ada orang kata ada orang stay back lama kan. Balik lepas pukul 6 lah kalau office boy ataupun office hour kerja 8 atau 9 sampai 6 ni dia stay back, dia kata balik pukul 10 lah nak tunjuk depan bos yang dia ni bagus. Tapi kalau kerja tak siap, itu pun bukan dikategorikan sebagai pekerja yang baik. Kita ni apa yang kita disuruh, diamanahkan, itu yang kita lakukan. Kalau buat lebih, alhamdulillah. Tapi kalau buat kurang, itu belum mencukupi dan belum melaksanakan apa yang kita sepatut buat dengan apa yang kita dibayar. Kena ingat tu tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak semua kat rumah. Pastikan kita melakukan amanah yang diberi dengan baik. Mengampu-mengampu, kita jauhkan. Saya ada satu pesanan ataupun satu tips kepada anda semua, yang mana yang ada rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang ada mengamalkan sifat budaya mengampu ni, satu je nak bagi tahu. Niat kita datang berjabat ni untuk apa? Dan kepada siapa amanah ini kita lakukan ni, untuk siapa? Kalau untuk bos, bangga dengan kita. Kalau untuk bos suka kepada kita, maka kita buanglah perasaan ini. Kerana amanah ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita ada sesuatu amalan ataupun satu tanggungjawab kan, tanggungjawab ini sudah dikategorikan dalam Islam sebagai wajib kita laksanakan. Kalau kita tak buat, boleh jadi berdosa. Jadi mengampu-mengampu ni ke arah lebih banyak dosa lah kepada pahala. Dia nak dapatkan satu perkara dengan cepat dan mudah. Tetapi dalam budaya kita ada, ataupun dalam Islam sendiri kita ada, orang panggil menyantuni, menjaga akhlak, menghormati. Ini perlulah kan. Nanti lepas ni kita faham jangan mengampu, dihilang hormat pula pada bos dia. Tak boleh juga macam tu kan. Kena ada juga kadar ataupun cara bercakap. Assalamualaikum bos, ada apa yang perlu saya buat kan. Ni bila jangan bagi alasan bila kita cakap kurang biadab sikit dengan bos kita. Bos, saya tak nak dengar cakap bos. Saya datang kat sini pejabat ni adalah untuk Allah. Bos bukan siapa-siapa. Bos sama macam saya. Itu dah melanggari adab-adab yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi sama-sama kita hidupkan budaya-budaya hormat menghormati dan juga cara-cara yang terbaik untuk kita dapat naik pangkat, dapat wang yang lebih, cara yang betul. Baiklah, bila adanya kaki-kaki mengampu ni, mulalah geng-geng PhD ni yang tidak bertauliah mendapat kelulusan. Apa dia PhD? Maksud saya PhD ni adalah perasaan hasad dengki. Yang mana yang dilakukan oleh orang-orang kita ni bila tengok, oh dia ni tak boleh ni, oh dia nampak bagus ni, kita kena buat sesuatu supaya dia jatuh. Ini adalah satu lagi penyakit. Sebelum kita pergi kepada hasad dengki yang mana yang berlaku dalam masyarakat kita, saya nak bagi tahu tentang sihir juga. Sebab bila dah hasad dengki, dia menuju ke arah itu. Sebab tu dengki ni haram dalam Islam. Dengki yang baik bolehlah. Macam dengki yang baik macam mana? Dengki yang baik ni contoh kawan dia solat sunat ba'diyah ataupun qabliyah 2 rakaat. Dia kata, tak boleh lah, dia ibadat banyak, aku kena buat lebih. Itu tak apa, itu boleh dalam Islam. Tapi sebenarnya istilah dengki lebih kepada perkara yang tidak baik, yang tidak boleh diamalkan. Okey, bila ada hasad dengki, mulalah seseorang itu mencari inisiatif ataupun cara untuk menjatuhkan orang lain dan memburukkan orang lain. Antaranya, kalau tak boleh buat secara fizikal, maksud saya ni ugut ataupun bagi kata-kata peras ugut yang kata-kata yang boleh melemahkan semangat orang lain, dia akan buat cara yang paling bahaya, iaitu syirik kepada Allah dengan berjumpa dengan orang-orang yang melakukan sihir. Baik, sihir ini benar dalam Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah disihir. Ini antara yang perkara yang betul yang pernah terjadi dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik, bila orang tu melakukan sihir, sudah semestinya kalau rakan sekerja dia ni, ialah kita ni manusia kan, ada kalanya kita lupa untuk solat tepat pada waktu, kadang-kadang kita lupa untuk ingat pada Allah. Di ketika itulah kita akan mudah terkena sihir. Jadi bila orang buat sihir pada kita, yang pertama orang yang mengampu tadi tu bukan saja dia dah buat satu kesalahan kecil. Mengampu ni pada asalnya kesalahan yang tidaklah sebegitu besar. Tapi bila dah syirik, ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Antara dosa-dosa yang tidak akan diampunkan adalah menyekutukan Allah. Mempercayai ada daya dan kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu kita elakkan dalam hidup kita. Baik. Syirik ini boleh terjadi pada diri kita dan antara cara untuk kita elak daripada terkena syirik adalah
dengan membaca istighfar sebanyak mungkin. Kalau boleh sehari 100 kali ataupun lebih daripada 70 kali, tengoklah anda istighfar berapa kali sehari. Kalau tak cukup, maka jaga-jaga, hati-hati dalam masyarakat sekarang yang penuh dengan kepercayaannya yang orang kata serong lah. Tak baik lah kan. Tapi kita doakan kita dipelihara. Baik. Daripada ada juga perkara yang seakan-akan syirik tapi dikenali sebagai ain. Ain ni apa? Bukan Ainul Madiyah ataupun bukan Ain Aisyah, tidak. Tetapi ain ini adalah terms dalam bahasa Inggeris yang mudah kita fahami, the devil eye. The devil eye ni. Ain ni terjadi macam mana? Contoh saya bagi. Saya rasa semua anda yang menonton pada hari ini ada sosial media dan ada gambar-gambar yang dikongsikan secara umum. Ain terjadi apabila kita mendapat satu kemewahan ataupun kelebihan yang Allah bagi, tak kita ucap alhamdulillah kepada Allah. Iza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw min akhihi falyad'u bil barakah fa innal ainul haqq. Nabi kata, ain ni memang ada dalam masyarakat, memang ada dalam kehidupan kita. Orang contoh orang cakap kat kita, orang cakap depan muka kita ni belum masuk media sosial, orang cakap face to face dengan kita, dia kata macam mana? Awak ni handsome Awak ni memang pandai bercakap. Awak lah yang paling baik orangnya di dunia ini. Kalau kita tak membalas begini, kita tak cakap alhamdulillah, semuanya daripada Allah, hati-hati, ain akan datang. Ain ni bentuk bagaimana? Tiba-tiba orang tu sakit. Dan Nabi memberitahu ain ni seolah-olah kamu seperti mana? Seolah kamu membunuh rakan kamu. Sebab ain ni kadang-kadang dia boleh efek kesihatan kita. Dia jadilah macam sakit tiba-tiba ataupun demam dan sebagainya. Ini adalah satu ilmu baru untuk kita sama-sama kongsikan. Baiklah, sekarang itu saja untuk episod kali ini dalam topik mengampu. Jauh-jauhkanlah kita daripada perkara ini kerana tidak ada manfaatnya sangat pada diri kita. Hakikatnya Allah SWT yang menentukan segalanya. Jadi sekarang itu saja bersama saya Riz Ismail dalam Cicit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.